tak nafikan gameplay KL lebih baik berbanding Penang. Ya, memang layak untuk menang. Layak untuk menang. Cuma Penang kena bangkit balik lah untuk next game. Pasal next game ni lawan JDT. Dan saya difahamkan yang kita punya beberapa player. Hai guys, Assalamualaikum. Bersama saya Amirul Aiman Dan saya Tun Teja dalam segmen analisis DPP hanya di YouTube channel DPP Studios. Dan episod hari ini kita akan buat match analisis dan juga match review pusingan kedua saingan Liga Super Malaysia 2021 ataupun perlawanan yang kedua belah di antara pasukan KL City FC dan juga Penang FC. Ya. Kita buka cerita dengan kesedihan. Pusingan yang kedua dengan kesedihan. Kesedihan langkah kiri. Malam yang serba tidak menjadi untuk Penang FC. Betul. Dan kreditnya kepada KL City FC kerana mempamerkan aksi yang cukup baik dan bertenaga untuk game malam tadi tu. Ya. KL dia kontrol tengah dengan baik. Dia tak memberi ruang kepada Penang untuk menyerang. Dan yang paling penting sekali, KL kurang bagi corner ataupun set piece yang berbahaya kepada Penang. Betul. KL dah buat homework saya rasa. Dah buat homework. Boyan Hodak memang dah kata apa, dah tahu dah lah macam mana Penang main. Dan kemenangan KL City ni saya rasa hadiah birthday kot. Hadiah birthday. Ya, kena pula tukar tu DP wish. Tak apalah. Okey Tun. Kita nak sembang dulu line up Penang untuk game malam tadi. Dengan ketiadaan Ahmed Azhar digantikan dengan Azmi Aris ataupun Matt. Okey. Mula terkejut juga sebab saya ingatkan Muhammad Faiz yang akan main dulu, Syahrini akan main belah kiri, tapi Matt dapat kepercayaan untuk bermain di posisi yang baru, iaitu di bahagian wing, meninggalkan Amir Azhar meninggalkan satu jurang yang besar lah. Betul. Dan malangnya Matt gagal untuk membuat sebarang gerakan yang berbahaya. Betul. Untuk crossing kepada kasar, dribble yang gagal. Tapi kita tak bersalahkan Matt sebab itu bukan position dia. Cuma saya peliklah kenapa Trukar letak Matt tu di situ. Okey. Tun cakap macam tu. Jadi saya tertanya-tanya, bila dah ketiadaan Amir, kita dah ada satu lompong di bahagian wing. Kenapa kita tak buat serangan di bahagian tengah? Kita tak gunakan midfield sepenuhnya. Dan kita masih lagi menggunakan wing dan menggunakan kasar sebagai target man dengan mengharapkan crossing. Sedangkan player utama wing contoh macam Amir Azhar, Al-Hafiz injured. Jadi kita tak dapat nak gunakan kekuatan tu sepenuhnya. Betul. Saya rasa sebab kita pun memang dah biasa bermain di kiri kanan. Jarang jugalah kita start daripada bawah. Maksudnya daripada tengah. Kalau kata start daripada tengah pun Hendrik yang akan merencanakan. Tapi bila tak dapat support daripada kiri kanan, Hendrik pun dah susah lah nak pas ke kiri ataupun pas ke kanan. Betul. Dan kita still lagi menggunakan formation 4-1-4-1 dan menggunakan kasar grande di atas sebagai target man. Dan sebenarnya saya rasa 4-1-4-1 tu bila nak defend. Bila kita nak menyerang, kita jadi 4-3-3. Okey. Jadi ada switch formation daripada segi kita menyerang dan juga bertahan. Masa second half, kita boleh nampak player cuba tunjukkan satu improvement. Trukar bawa masuk Zafwan Azman dan mengeluarkan Matt di bahagian sayap. Tapi Zafwan pun tak berapa nak dapat bola, tak dapat nak tunjukkan aksi yang terbaik. Ya, betul. Dan di sebelah satu lagi, Pak Din kembali ke dalam dunia dia. Baru dapat pujian satu game, next game dia dah jumpa dunia dia balik. Jumpa balik dunia. Saya tak tahulah sebab untuk game kali ini semua pemain macam agak keletihan sikit, average. Tambah bila Pak Din yang nak cari dia punya perform balik dengan tak ada hantaran daripada dia ni. So menyebabkan dia sendiri pun lost, player lain pun lost. Okey. Satu teori saya nak abang ni. Satu teori ya. Khurafat punya. Okey. Adakah faktor benda ni membuatkan masa lawan Pahang tak ada. Masa lawan dengan Terengganu tak ada. Tapi ni karut punya lah. Sagi editor ni dekat lah. Okey, dan mungkinkah faktor kita main dua away game betul-betul yang membuatkan player penat dan keletihan, tak sempat nak recover daripada match yang lepas. Sebab match yang lepas kita beraksi di Guang Badak di Terengganu. Kemudian esok saya difahamkan
lepas game tu, esok pagi tu player akan bertolak ke KL. Dan selang sehari dua tu main lawan KL. Jadi adakah faktor keletihan yang menyebabkan player tak dapat nak menunjukkan aksi yang terbaik untuk perlawanan menentang KL City ni? Okey, bagi saya mungkin juga, tapi peratusannya sikit kan, 5-10%, sebab KL masa lawan dengan JDT bermain di home, dengan Penang pun dia bermain di home. So rest depa tu dia tak ada perjalanan punya kan. So macam Penang ni dia ada, kita pun dapat dengar cerita bas rosak kan masa nak main KL. So mungkin impak sikit lah kepada stamina pemain-pemain, tapi peratusannya sikit saya rasa. Okey. Gol Penang, gol tunggal dijaringkan oleh Daniel Ashraf pada minit yang ke-60, 61 macam tu. Apa pandangan tu tentang prestasi Daniel Ashraf? 3 gol setakat ni. Untuk overall setakat 12 game ni dia bermain memang sangat baik lah, dan memang menjadi tunjang utama dalam bahagian tengah. Cumanya untuk game kali ke-12 ni macam saya kata tadi, semua pemain lost. Saya tak tahu sebab apa. Cuma gerakan yang tu Enric dia jumpa peluang. Gerakan tu bukan crossing tapi through ball. Yes. Saya pasal benda tu, bila crossing tak menjadi, why not kita buat benda tu daripada awal? Ya, kan? Itulah sebab saya pun heran. Bila dah Boyan dia dah tahu taktikal kita main macam mana, iaitu kiri dan kanan. So contingency plan tu kita nak tahu apa plan contingency ni. Rupanya contingency plan tu adalah main lambung. Still benda yang sama. Daripada defend tembak atas. Kita tak boleh defend tembak atas. Tak boleh nak, lepas kita kena gol, kita tak boleh nak settle down. Kita tu main long ball. Ya. Kan? So saya rasa lagi rugi kot macam tu, pasal kita tak structure dengan betul. Betul. Dan masa gol kedua KL City, penalti Paulo Josue, minit ke-50, time tu Penang punya successful pass baru 6 tu. Baru 6 5 minit awal tu. Yes, 5 minit awal. Dan saya perasan bila opponent KL City cuba nak masuk ke dalam D-box, kita punya back four banyak ball watching. Tak press bola. Ya, itu saya perasan kesilapan untuk bahagian defense sikit lah kan. Bila dibantu Fadil dengan seorang lagi, saya tak ingat siapa tengah, dia jadi flat. Sepatutnya dia akan jadi double 4-2 untuk cover kan. Tapi bila jadi flat, itu yang dia jadi macam ada gap defend dan midfield. Di kawasan zone 14 tu tak ada orang nak press. So bahayalah rembatan kalau kita tengok first half pun nasib baik Brian C banyak save lah. Betul. Kredit juga Brian tu. Untuk Brian. Cuma unlucky lepas 3 gol. Yes. 3 gol tu saya akui bukanlah mistake Brian C. Yes. Memang gol yang tak boleh buat apa. Bola mati. Yes. Kita nak sembang pasal KL pula. Malam yang gilang gemilang buat KL City. Ya. Saya rasa KL memang kali ni tak jadi konspirasi lah, sebab sering dengan JDT. Tapi menjadi apa nama orang panggil, tonik untuk KL untuk lawan dengan Penang. Saya tengok kali ni KL lebih bersedia lah. Player pun dalam moral yang terbaik. Dengan on fire. Dan saya cukup tertarik dengan satu part ni. Masa Penang dapat free kick, kita boleh tengok macam mana player KL buat offside trap. Yang tu memang world class lah tu. Ya, sebab lepas tu dapat free kick, Enric acah dulu. Nak tengok buat offside trap ke tidak. Terpaksa acah dulu sebab kita punya kekuatan adalah memang bola tinggi. So Boyan dia aware benda tu. Sebab tu terjadinya yang offside trap tu. Kalau tengok yang tu bukan seorang tau player Penang yang offside. Boleh kata ke semua KL punya defensive line bergerak ke depan. Dan semua Penang punya attacking force offside. Benda tu saya rasa memang dipraktikkan dalam training tu. Sebab kalau saya saja, benda tu memang susah nak jadi. Betul. Okey, Paulo Josue, Captain KL City. Saya rasa memang layak diberikan man of the match untuk perlawanan malam tadi. Betul, sebab yalah hat-trick, lepas tu membantu serangan KL dengan baik, kan, mencari ruang apa semua. Bagi saya KL main dengan baik lah. KL main dengan baik. First goal free kick. Free kick tu memang cukup rasa. Orang kata apa, bad in like David Beckham lah. Memang sung sempoi lah. Top bin. Yes. Second goal penalti tu memang bola 50-50 antara dia dengan Brian. Tapi third goal daripada Paulo Josue tu
tak kata 1 lawan 3. Tinggal Latif seorang kat situ. Masa tu pun kamera dia tunjuk benda apa tak tahu. Kamera tunjuk highlight dekat scene yang tak sepatutnya tu. Cheng pun dia dah cramp dah kaki kan, kesilapan, dan lepas tu dia cramp kaki. Memang tak boleh apa-apa, 3 lawan 1. Dan Brian pun dah jadi 1 by 1 lah dengan Paulo Josue tu. Dan overall memang tak nafikan gameplay KL lebih baik berbanding Penang. Ya, memang layak untuk menang. Layak untuk menang. Cuma Penang kena bangkit balik lah untuk next game. Pasal next game ni lawan JDT. Dan saya difahamkan yang kita punya beberapa player utama mungkin akan masih lagi belum dapat diturunkan untuk next game tu. Itu kita tengoklah. Kita tengoklah. Tak tanya full mungkin tu ada apa-apa sikit kata-kata apa yang kita perlu buat untuk nak baiki balik kelompongan. Okey, cuma saya nak untuk baki lebih kurang 10 game 10-11 game saya harap Penang dia dapat backup winger lah yang setaraf. Kalau macam Kayu Mati tu, saya tak mahu sebut siapa, tapi Kayu Mati tu buanglah, hantar pergi Liga Perdana ke apa ke tak tahulah. Tapi kita, macam saya pernah cakap dengan sebelum ni dengan kawan-kawan, kalau Amir dengan Al-Hafiz tak ada, dia jadi apa? Dia jadi tadi ya. Sebab sebelum ni kalau kata Al-Hafiz tak main, Amir dia main. Kalau kata Amir tak main, Al-Hafiz dia main. Still dia ada lagi benda tu. So saya rasa untuk second transfer window ni, tolong cari yang wing yang betul-betul wing. Kita tak mau dia ni convert jadi wing. Dia ni Zafar Ziman terpaksa jadi wing. Syaridin terpaksa jadi wing. Kita tak mau benda-benda macam tu. Tak baik. Kita nampak benda tu sangat-sangat ketara. Yes. Okey, jom kita tengok statistik untuk perlawanan malam tadi yang berkesudahan 3-1 memihak kepada tuan rumah KL City. Total shot KL City 14, Penang FC 9. Manakala shot on target KL City 9, Penang FC 3. Save KL City yang dikawal oleh Kevin Mendoza melakukan 4 save, manakala Brian C daripada Penang FC melakukan 5 save. Ball possession keseluruhan 90 minit, KL City FC 45%, manakala Penang FC 55%. Penang menguasai perlawanan. Okey, Penang lebih 5%. Daripada segi passing completion, Penang 219 dan KL City 180. Saya tengok KL City control game, menyerang tapi tak banyak main passing. Lebih kepada individu. Ya, betul. Dan kita pun masa lawan dengan Terengganu, ini kita back sikit lah. Masa lawan dengan Terengganu, kita individu. Macam saya cakap tadi, macam Amir dia boleh bawa bola ke dalam. Hendrik dia boleh bawa bola ke dalam. So permainan individu ni saya rasa daripada Liga Premier lagi memang kita dah main macam tu. Tapi kali ni bila kita main contingency plan-nya adalah long ball, memang harap kasar lah, memang harap yang tinggi-tinggi lah. Bila sebut pasal individu, saya nak sentuh sikit apa yang saya nampak. KL City punya key player ni Paulo Josue dengan Romain Morales. Memang banyak main peranan untuk game malam tadi. Pergerakan daripada dua player ni lah yang buatkan kita punya back four nampak agak struggle untuk nak mengekang asakan daripada KL. Jadi tim-tim lepas ni mungkin kena aware dengan dua orang player ni. Okay, man of the match pilihan Tun Teja. Pasal Paulo Josue. Paulo Josue. Ya. Untuk Penang? Untuk Penang saya rasa tak ada lah. Saya rasa tak ada. Player beraksi dengan average. Ya. Average, okay. Saya pun setuju. Paulo Josue memang layak dapat man of the match untuk game malam tadi dengan hat-trick yang dilakukan oleh beliau, memastikan KL City mendapat 3 mata penuh di laman sendiri. 4 hari bulan lawan JDT di Stadium Bandaraya. Bukan 4 hari bulan, 9 hari bulan. 9 hari bulan, 8 hari bulan. 8. Okay. Sabtu ni. Sabtu, 8 hari bulan. Prediction Tun Teja lawan JDT. Prediction kali ni Tun Teja kena realistik sikit. Itu sagi editor tunjuk balik lah video lepas yang kata 4-0 tu. Kita still akan main away kat Stadium Ceras. KL Seri kan yang baru ni dengan JDT KL kan. dengan JDT satu sama. 2-0. 4-0. Penang menang 4-0. Serius lah. 4-0. Yes. Semakin yakin lah Tun Teja dengan prediction lah. Kena kecam. And okay, kali ni saya sangat berhati-hati. Seri menjadilah. Seri menjadilah. Satu game yang penting untuk kita nak pastikan kita kembali on track untuk dapat top 6. Yes. Sebab sekarang ni kita kembali ke kedudukan yang keempat. Dan kalau Selangor menang lawan Seri Pahang, Selangor akan beza dengan kita hanya 1 point. Yes. Betul. Dan lepas tu kita lawan JDT, Selangor ada peluang untuk memintas kita kalau kita kalah dengan JDT. Ya. Jadi kalau menang bonus, kalau seri alhamdulillah. So kita target seri. Ya. Okey, untuk penonton-penonton,
Kalau ada apa-apa komen yang nak tinggalkan untuk perlawanan malam tadi, ataupun ada apa-apa pendapat, pandangan tentang cara gameplay Penang maupun KL City, sila tinggalkan di ruangan komen. Kita akan bukakan perbincangan untuk semua. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa jangan kecam. Jangan tekan butang lonceng untuk notification. Ya. Kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya. InsyaAllah. Perlawanan di antara Penang FC dan juga JDT. Sekian dulu daripada saya, Mirwan Aiman. Dan saya Tuan Teja. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.